Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. وَإِذُ نَفْسِي بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Itu muka surat 11. Ya. Kata musannif rahimahullah taala, soal, jika dikata orang, apa faedah nafi akan ketuhanan yang tiada ada wujud pada hakikatnya pada dalil akli dan dalil syarak. Dalil naqli lagi mustahil adanya. Tiada adakah dinamakan tahsilul hasil? Jawab, bahawasanya sebab pun dinafikan jikalau tiada wujudnya sekalipun, tatkala adalah pada hakikat mana ilah itu kulli, melengkapi bagi banyak, lagi menerima berbilang-bilang, kerana makna ilah itu iaitu yang mewajib wujudnya yang sebenar bagi mengerjakan ibadat baginya, atau engkau kata iaitu tiada syak lagi bahawasanya yang demikian itu menerima banyak pada mafhumnya, jikalau mustahil menerima wujud yang lain daripada Allah Ta'ala pada akal dan nakal sekalipun, maka sahlah dinafikan dia, sebab benar dikatakan atas yang banyak, tetapi telah menunjukkan adalah dalil atas mustahil berbilang padanya, dan bahawasanya maknanya itu tertentu bagi Allah Ta'ala jua, maka mafhum isim. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia jualah yang telah mengadakan kita dan menjadikan seluruh alam ni. Alhamdulillah, dapat kita pula Islam dengan dilahirkan kita daripada mak ayah kita Islam. Alhamdulillah, dia beri kita kebolehan untuk taat, ikut perintah dia, meninggalkan larangan dia, dengan dilahirkan kita dan dibesarkan dalam masyarakat keluarga Islam, masyarakat Islam, negara Islam. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita keinginan, kehendak untuk nak belajar dan memahami perjalanan agama ni. Alhamdulillah. Lebih lagi perjalanan agama ni perjalanan batin, perjalanan nak mengenal Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala, macam mana nak hidupkan hati sanubari kita ni dengan Allah Ta'ala supaya sentiasa ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kelapangan masa, keupayaan boleh kita berada di masjid ini untuk kita nak meneruskan pengajian bacaan daripada kitab Diyaul Murid ni, insya-Allah. Alhamdulillah, dan diberi kita kesihatan, kelapangan masa, dan walaupun ada kekangan SOP, walaupun ada kluster-kluster baru yang ada keberangkalian berjangkit COVID-19 ni, mudah Allah Ta'ala pelihara kita semua, pelihara negeri kita, negara kita. Dengan peliharaan itu memudahkan kita untuk meneruskan proses pembelajaran ni, untuk meneruskan
proses tarbiyah yang tukut bahasanya, proses pengajian, proses ilmu untuk kita makin boleh mengenal Allah Ta'ala. Tanpa ada proses pengajian, pembelajaran tu masalah juga kita. Pasal kita seorang-seorang tak pandai kita nak berdikari sendiri kan. Kadang masa ada, peluang ada, tambah duk PKP pula. Nak keluar rumah tak boleh, nak ke mana tak boleh. Tapi kita tak ada kemampuan nak bangun, tak ada kemampuan nak bangkit, tak ada keupayaan untuk survival diri kita, untuk ada hubungan yang kuat dan menguatkan diri kita untuk ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Tak kuat kita. Alhamdulillah dengan proses kita boleh mengaji, berguru, belajar, dapat pula proses jumpa pula guru boleh tarbiyah, boleh asuh kita ni, membangunkan balik jiwa kita, boleh mensuburkan iman kita, dan makin diajar, makin diasuh, menyebabkan kita makin boleh berdikari. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambah taufik hidayat dan pemberian dia kepada kita, pasal dia lah maha pemberi. Makin kita semakin dapat tauhid dan dapat ma'rifah hakiki, insya-Allah. Alhamdulillah. Sambungan kita kalau ikut pembicaraannya tu sekalian, masih kata pembahasan kita pun memang duk bicara bab la ilaha illallah ni. Kita duk bicara yang terdekat adalah mengenai ada istilah kulli dan juz'i pada nafi isbat kalimah la ilaha illallah ni. Dengan bahasa lain kita ada sebut juga itu istilah kulli dan juz'i ni nakirah ma'rifah kan. Ada istilah dalam bahasa Melayu kita nama am dan nama khas pada kalimah la ilaha illallah tu. La ilaha illallah tu menafikan ilah yang kulli, ilallah mensabitkan Allah yang juz'i. Itu kalau istilah yang kita jumpa. Dengan bahasa kita sebut ma'rifah nakirah, menafikan ilah dengan lafaz nakirah, ilallah mensabitkan dan isbatkan Allah dengan lafaz ma'rifah. Itu kalau guna istilah nakirah ma'rifah. Guna dengan bahasa Melayu kita, nak menafikan la ilaha, menafikan makna yang ada pada ilah, terjemah ada Tuhan. Tuhan ni kata nama setiap yang disembah dengan sebenarnya di nama Tuhan. Di atas kata nama tu dia bukan nama khas, bukan capital letter. Allah tu nama khas Tuhan yang memang wajib ada, sedia ada dengan segala sifat kesempurnaan, takkan ada sifat kekurangan. Itu Allah, capital A kan. Tapi kalau Tuhan, dia tak capital T. Yang cukup bahasa Melayu kan. Saya campur bahasa Inggeris. Capital tu ada huruf besar, huruf kecil. Kita belajar nama nama khas. Nama khas ni tulis dengan huruf besar kan. Macam tu kita punya prinsip belajar, disiplin ilmu. Semua tu ilmu-ilmu alat istilahnya untuk memahamkan dengan pembahasan kita ni, khasnya dengan soalan-soalan yang didatangkan ni. Dan didatangkan soalan pun untuk memantapkan faham kita yang ada pada kalimah la ilaha illallah tu, supaya kita kenal sungguh maksud yang nak dipaham dari sudut bahasa, istilah, dari sudut realiti, hakikat sebenarnya Tuhan ni ada lagi ke Tuhan selain pada Allah Ta'ala. Walaupun umum makna kulli tu ada, tapi sebenarnya zat yang wajib disembah ni yang sebenarnya ada hanya Allah Ta'ala. Kita ada bahas itu nisbah kalimah, yang kalimah ni walaupun di mana Tuhan, tapi Tuhan ni tak ada lain melainkan hanya Allah saja sebagai Tuhan. Macam kita sebut matahari, memang matahari tu umum makna matahari, dia boleh makna banyak, tapi matahari setahu kita ada satu je matahari kan. Ada lapan-lapan subama itu, dan ada soalan saya tanya, ada yang kita jawab tu nisbah pelajaran yang lepas lah. Yang tak adil, yang tak faham apa tu satu hal. Untuk nak gunakan memori tu untuk kita nak rehat, nisbah kita baca tertib kitab, disiplin kita belajar ilmu macam ni. Untuk nak dapat tauhid pula, yang tu suku pula kan. Macam mana pun ilmu kena belajar, pasal Islam ni dibangunkan di atas dasar ilmu.
Itu ulama kita pun karang kitab pasal apa? Pasal ilmu dia alat. Dia alat. Macam mana pun alat dia bukan maksud. Maksud khasnya atas kita bicara nak mengenal la ilaha illallah ni, maksud kita kalau atas nama zikir ke Allah Ta'ala, zikir pun bukan maksud. Maksud adalah mazkur. Mazkur adalah maksud daripada zikir adalah boleh capai siapa yang disebut. Kalau contoh mudah kita sebut apa? Kahwin, sebut benda yang senang kan, orang faham kan. Macam mana? Bukan sebutan kahwin tu, tapi nak kahwin dengan siapa, dapat isteri. Boleh pakai dia. Contohlah dengan bahasa gitu kan. Kalau sebut makan, kami bukanlah hulu mesti durian lagi kan. Ujung dah lah. Durian bukan maksud dia nama, maksud dia dapat durian tu. Boleh ngap masuk mulut tu. Itulah maksud durian. Allah bukan maksud dia sebut tu. Maksud tu capai dia tu. Hadir hati ke dia tu. Rasa hebat ke dia tu. Tersentuh hati ke dia tu. Tatma'inul qulub ke dia tu. Lagi wajilat qulubuhum ke dia tu. Waktu rasa akbariyah Allah Ta'ala tu. Tanzih ke Allah Ta'ala tu. Rasa mutlaqul hamdi ke Allah Ta'ala tu. Rasa semua apa sepatutnya perasaan yang kena hadir. Rasa dia tu kamil tu. Munazzah, tanzih daripada naqs, zawal, daripada sifat kurang, sifat berubah-ubah dan sifat ketuhanan dia yang semakin berkurangan. Subhanallah tu. Hadir hati kita tu. Rasa keabaan diri kita ke dia tu. Tu maksud nak dicapai. Macam mana pun nak capai maksud tu, dia tak boleh capai melainkan antara alat dia ilmu. Ini bila tak ada ilmu ni, nak capai dia tu susah sikit. Bukan mustahil capai, tapi susah capai. Macam nak buka skru, gigit dengan gigi nak. Buka nak. Tayar tuan-tuan pecah, buka dengan gigi nak. Gigi gagah ke? Buka dengan bibir. Buka dengan jari. Buka dengan kuku. Hancur tangan, mana tak boleh buka. Maksudnya apa? Alat tak ada. Macam tu kot kan. Satu, tak penting ke ilmu ni? Subhanallah. Salah kalau ada orang kata ilmu ni tak penting. Apatah lagi kata ilmu ni sia-sia je. Tak betul. Pasal antara benda besar kita nak kena capai ilmu. Dan Allah Ta'ala puji orang ada sifat ilmu. Itu sekali lalu. Baik. Macam mana pun ada ilmu, ada orang ada ilmu dicaci dengan sebab ilmu. Jaga. Satu. Banyak benda kena jaga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita semua. Tapi nak kena hadam juga yang tak faham tanya apa seumpama tu. Baik, soal sambungan di atas kita bicara kulli juz'i ni. Soalan macam ni. Jadi didatangkan soalan ni apa? Supaya orang kata apa? Memantapkan lagi faham kita dengan apa yang lepas. Dan istilahnya soalan-soalan ni nak buat apa? Dia mensediakan diri kita untuk menghadapi sebarang kemungkinan jika ada apa-apa permasalahan dari segi nak memahamkan kalimah la ilaha illallah ni. Kalau ada orang ungkitkan, orang usulkan, orang soal, kita mampu menjawabnya. Apa kemusykilan tu kita boleh menepisnya. Tu guna ilmu. Bila tak ada ilmu tu susah kan. Bahkan dengan tak ada ilmu ni nak jawab muskil, jangan kata orang lain, kita sendiri pening. Tu pentingnya ilmu. Kadang-kadang ilmu pun bukan ilmu nak tinggi-tinggi sangat. Ilmu biasa-biasa je. Tapi bila tak boleh jawab, pening kita. Saya buat misalnya tengok. Ada benda kita buat betul lah. Tapi bila tak ada ilmu, mengelepar kita, silap kita tinggal. Contoh kan. Cuma saya buat ni bukan dalam bentuk ilmu tauhid lah. Contoh. Walaupun kita buat tu betul. Ni duk kunut ni ada hadis sahih ke kunut? Nabi kunut tak subuh ke? Jawab. Padahal kita ikut mazhab ni betul dah. Betul dah tu. Tapi ilmu tak ada macam mengelepar dah. Itu saya cerita kunut subuh. Hidup bismillah nak baca Fatihah ni. Kalau tak bismillah tak sah ke?
Nabi setiap kali dia baca bismillah daripada awal dia terima semayang sampai dia wafat, semua dia baca bismillah. Kata ada ke riwayat dia tak baca bismillah? Oh, menggelepor kita. Menggelepor. Kan? Jadi kalau ada ilmu macam mana? Selesai je. Satu ukai semua. Selesai masalah tu. Hidup tahlil apa ni bukan bid'ah tu. Nabi buat ke tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saja nak sebut ilmu tu, Padahal kau yang pasal lah kau tak nak buat beramal. Janji aku beramal. Tapi sakit hati juga dengan orang. Sakit hati juga. Ni pun sama. La ilaha illallah ni. Tambah pula kita pun tak apa faham. Dan soal ni memantapkan kita untuk faham. Tu. Dan memang tarik ataupun kaifiat soal jawab ni, yang ni memang usulub mengaji. Memang usulub mengaji. Memang dia kata soal jawab. Cuma pengarang kita ni, dia soal dia jawab. Memang antara usulub guru pun, dia soal dia jawab. Baik. Apa soalannya? Jika dikata orang, jadi kalau ada orang kata, ada orang persoal ke kita, apa faedah nafi akan ketuhanan pada la ilaha illallah tu? Tiada la ilah melainkan Allah. Tiada la ilah melainkan Allah. Tiada la ilah melainkan Allah. Maksud apa kita bahas dah. Di atas kita nafi yang kita duk nafi pada la ilaha illallah tu, kan ada nafi isbat dengan istilah kita pun duk bicara dapat kulli juz'i tu. Apa faedah nafi akan ketuhanan yang tiada ada wujud pada hakikatnya? Dan tiada lah ilah melainkan Allah. Dan Allah aja ilah. Duk nafi buat apa? Tak adalah matahari melainkan matahari. Tiada lah matahari melainkan matahari. Memang matahari ada satu duk nafi matahari buat apa? Kan? Kita ada sebut itu matahari. Tiada lah agama melainkan Islam. Tiada lah agama melainkan Islam. Kita ada bicara bab itu kan. Tiada lah agama melainkan Islam. Tiada lah agama melainkan Islam. Dan memang agama ni memang agama Islam je sebenarnya. Agama yang Allah terima, Allah pakai, yang diiktiraf, yang SOP yang di sisi Allah, inna din indallah Islam. Jadi yang lain pada Islam tu atas nama din tak panggil din. Din, inna din indallah Islam. Jadi la dina illa Islam, la dina illa Islam. Kalau nak guna uslub la ilaha illallah tu. Tak adalah agama melainkan Islam. Tak adalah agama melainkan Islam. Tak adalah Tuhan melainkan Allah. Tiada lah makhluk yang mulia melainkan Nabi Muhammad. Tiada lah makhluk yang mulia melainkan Nabi Muhammad. Jadi makhluk yang lain nak dapat kedudukan Nabi Muhammad ni tak ada dah. Nabi Muhammad sah lah pun. Itu duk nafi buat apa? Dah makhluk mulia ni Nabi Muhammad aja. Yang lain pada dia tak dapat macam dia. Contohlah kan. Jadi nafi apa faedahnya? Nafi kan khas atas kita bicara ni, nafi ketuhanan. Sebab ketuhanan tiada lain melainkan hanya pada Allah Ta'ala saja. Apa faedah menafi ketuhanan yang tiada ada wujud pada hakikatnya pada dalil akal dan dalil syarak? Dalil syarak ni dalil akal lah. Maksudnya akal pun memang menyedari, kita pun memang faham Tuhan sebenar ni hanya Allah aja. Selain pada Allah Ta'ala memang tak ada dah nak nama Tuhan. Kalau ada pun Tuhan yang dianggap Tuhan, yang tu hanya pada anggapan aja. Pada tanggapan manusia je. Manusia anggap ada Tuhan selain pada Allah Ta'ala. Sedangkan itu hanya pada tanggapan. Padahal hanya Allah saja Tuhan. Allah jua Tuhan. Itu dalil akal. Dan dalil syarak pun memang sebut inna ilahakum lawahid. Qul huwallahu ahad. Allah ni ahad. Wahdaniyah dia saja. Dia pula la syarikalah. Tak ada siapa sekutu dengan dia. Tak ada syirik, tak ada kongsi. Istilah dalam cara-cara ulama, tak ada syarik dengan Allah Ta'ala, tak ada syabih dengan Allah Ta'ala, tak ada misil dengan Allah Ta'ala, tak ada nazir dengan Allah Ta'ala. Cuma tu pun satu ilmu juga nak faham bahasa tu. Allah Ta'ala ni tak ada misil dengan dia, tak ada syabih dengan dia, tak ada nazir dengan dia, tak ada nazir dengan dia. Allah Ta'ala ni nak compare sesuatu ke dia ni tak ada apa langsung. Macam tu lah. Jangan kata nak sebanding, setara. Apa? Apa betul tak? Pasal apa? Allah ni sah. Kalau ada pun pengistilahan sabit zat Allah, sabit sifat Allah Ta'ala, sabit perbuatan Allah Ta'ala. Makhluk, sabit zat makhluk, sifat makhluk, af'al makhluk. Atas
mazhar aja, tempat zahir aja. Sebenarnya zat, sifat, perbuatan, pemilikan ni Allah mutlak. Kat makhluk ni letakkan hanya kedudukan makhluk. Jadi sebut tu tak ada compare langsung. Tak ada compare langsung. Sikitlah nak sebut atas kita bicara ke Allah Ta'ala ni, nak kata tak ada misil, tak ada syabih, tak ada nazir, tak ada syabih, nazir, misil, empat saya sebut ni. Dan lajak-lajak saya sebut. Tak ada langsung pada Allah Ta'ala. Satu, kalau atas kita belajar sifir pula, Allah dengan makhluk macam mana? Makhluk ni sebenarnya di sebalik Allah Ta'ala. Allah ada, makhluk tak ada. Ni ada, bukan ada, dia ada kan. Yang tu yang nak dia ambil faham, lepas tu dah faham tu pula nak boleh capai tauhid. Apa dia capai tauhid? Sedar je ada aku, Allah lagi ada aku. Pergi dapat Allah lagi ada aku, Allah bagi hidup aku, Allah melihat aku, Allah bagi cakap aku, Allah bagi gerak aku, Allah bagi berjalan aku, Allah. Sampai mustahil lupa Allah Ta'ala. Dia punya tahap tu macam tu. Kita taklah sampai tahap lagi mustahil lupa Allah Ta'ala. Kita ni macam mustahil ingat Allah Ta'ala. Tak tahulah kan, masing-masing punya sendiri kayu ukur lah kan. Kadang-kadang, macam mana dia boleh ingat Allah Ta'ala? Sikit ingat Allah Ta'ala, sikit Allah Ta'ala. Apa sikit ingat Allah Ta'ala? Aku ni tak ingat langsung. Kita tak pernah latih nak mengingat. Sedangkan memang ahli-ahli, orang yang arif dengan Allah Ta'ala ni, sampai dia boleh kata, ma fi qalbi ghairullah. Tak ada siapa dalam hati aku melainkan Allah Ta'ala. Maksudnya, arif sungguh dengan Allah Ta'ala. Pasal mustahil lupa Allah Ta'ala. Dia sampai tahap mustahil lupa Allah Ta'ala. Kita ni macam mana? Macam mustahil ingat Allah Ta'ala. Tambah nak ingat 24 jam. Caupis gandik. Caupis gandik 24 jam. Nak ingat 24 jam, 24 hours. Every time, every second, per second. Tak pernah lupa Allah Ta'ala. Setiap detik. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Ada biar ada di khalqillah. Kulli nafasin, kulli lamhatin wa nafasin. Setiap hirisan daging, setiap bernafas. Sebut lalu lama tak sebut, cacau pula. Kulli lamhatin wa nafasin. Tu maklum milak. Banyak lafaz salah. Nabi nak sebut tu. Maksudnya mustahil Allah dilupakan. Kita mudahan Allah Ta'ala bagi kat kita tu. Pasal bila belajar tambah kita dapat berguru silsilah pun ada, sanad pun ada, kabel sambung dah. Kok kita tak petik Swiss. Itu masalah kita sebenarnya. Sebab dah diajar, ilmu dah diberi, tapi kita tak lawan lagi nafsu kita untuk mujahadah, musyahadah, untuk buat lagi. Muzakarah pun tak. Hadir majlis ilmu pun tak. Jasad hadir, hati tak hadir pun ada. Saja usik-usik benda-benda yang tu kan. Supaya refresh boleh. Mudahan insya-Allah. Saya sebut tukar untuk saya lah. Baik. Jadi atas kita bicara ilmu ni, kita ada apa faedah? Nafi ketuhanan yang tiada wujud pada hakikatnya, pada dalil akal dan dalil syarak. Asal nak sebut dalil Quran yang mana ni? Qul huwallahu ahad, yang kata Allah ni tak ada misil, tak ada syarik, tak ada syabih, tak ada nazir. Lagi mustahil adanya. Bahkan jangan kata nak ada misil, syabih, nazir, misil kepada Allah Ta'ala. Mustahil ada selain pada Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Walaupun pada lafaz ilah tu dia tapi dari segi wujudi dia adalah khas. Maka kita ada bicara macam tu kan, lafaz itu tu. So ilah ni dia antara lafaz yang walaupun tapi dari segi wujud dia khas. Ambil bahasa tu. Agama pada lafaz Islam tu khas kan. Tapi agama ni tak ada agama dah, melainkan agama ni hanya Islam aja. Agama ni dah kata Islam aja, walaupun agama tu
Tapi dari segi kewujudan agama yang memang menepati tarikh agama ni khas, ini Islam saja. Kita ada sebut itu kan. Contoh apa lagi? Matahari. Walaupun matahari ni dari segi matahari ni banyak sebenarnya matahari, tapi atas kita guna istilah matahari ni khas satu je matahari. Bulan. Hanya satu aja bulan ni, satelit bulan ni. Walaupun bulan tu tapi dari segi kewujudan kita sebut bulan ni, kita tak akan pergi makna bulan lain, melainkan bulan ni sebiji je bulan ni. Walaupun saya sebut, kita ada bincang dulu dari segi sudut astronomi ya, bulan yang menepati tarikh bulan ni kan, yang mengelilingi satu planet apa tu, macam-macam bulan, ada Mushtari, ada bulan Pluto, ada bulan, bukan cerita tu. Atas kita tengok realiti, bulan tu ada berapa? Sebiji aja. Bintang banyak. Bintang ni lafaz dia realiti ada bintang ni pun juga banyak. Tapi matahari lafaz dia tapi dari segi wujudnya matahari ni khas satu je matahari. Faham elok saya sebut apa tu? Khas atas kita nak bercara ni ilah tu tapi ilah yang memang ada ni hanya satu je. Tak ada ilah lain melainkan Allah Ta'ala. Jadi bila Allah ni memang satu je, duk nafi buat apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nafi buat apa tu? Atas istilahnya, berarti adakah dinamakan dia tahsilul hasil? Ambil juga istilah. Apa tahsilul hasil ni? Ni satu istilah dalam bahasa Arab. Tahsilul hasil ni, kalau ambil terjemah translation betul-betul tu, menghasilkan, tahsilul hasil, menghasilkan perkara yang dah hasil. Menghasilkan benda yang dah hasil. Itu asal terjemah, tahsilul hasil. Dengan bahasa, maksud dikenaki apa tahsilul hasil? Buat kerja sia-sia. Contoh, ni masjid. Kita buat satu masjid lagi di atas masjid ni. Okey tak? Apa nama dia tu? Itulah nama dia. Tahsilul hasil. Boleh faham? Ni kipas dah. Kipas ni pun tak berapa kipas dah. Ni pun satu kipas, dua kipas, tiga kipas, empat kipas. Kipas lagi. Buh kipas gergasi lah satu ke atas tu. Tu apa nama dia? Jawab. Banyak lagi kipas. Jawab. Orang tu jawab dia macam banyak. Jawab. Nama apa tu? Tahsilul hasil. Untuk tak jadi tahsilul hasil, bukan bubuh kipas gergasi. Jawab. Apa? Aircon. Yang ni hanya untuk pengedaran udara. Boleh tak? Aircon ni menyamankan udara. Bila panas, semua panas, dia bukan alat pemanas. Dia alat untuk menghalalkan angin supaya peredaran angin berlaku. Dia tak boleh menyejuk. Tak boleh. Dia bukan menyejuk sebenarnya. Faham apa saya sebut apa? Saya nak cerita tahsilul hasil tu. Satu orang nak wakaf kipas. Kipas kami berlambak-lambak lah. Tambah pun kipas Dajjal yang bisi tu. Saya je bahasa kipas Dajjal lah. Saya nak ajar istilah tahsilul hasil. Untuk yang tahsilul hasil macam mana lagi? Contoh, isteri, dia hanya boleh ada satu suami saja. Dia menikah seorang lagi. Apa nama? Tahsilul hasil lah. Dari sudut, dah ada suami, nak satu suami lagi. Nak mapuh. Syariat memang tak boleh kan. Tapi kalau suami ada satu isteri, kahwin satu lagi. Jawab. Itu bukan tahsilul hasil. Pasal itu menambahkan hasil. Sorry saya sebut tu agak mungkin sensitif sikit lah. Tapi saya nak ajar perkataan tahsilul hasil. Tahsilul hasil. Satu, orang lelaki kahwin tambah satu, tambah dua, tambah tiga, bukan tahsilul hasil. Cuma dia boleh jadi tahsilul hasil. Satu tu kau mau manfaat sempurna tak? Cukup ke membebankan? Ke tak cukup? Tak perlu pun. Satu ada yang tak kahwin. Boleh.
Kahwin pula. Kahwin tu jadi masalah kat dia. Tahsilul hasil. Saya nak ajar istilah tahsilul hasil. Faham istilah, dengar pun sedap lah kan. Tuhan dah ada satu, tambah satu Tuhan lagi, macam mana? Tahsilul hasil. Allah Ta'ala dah perfect. Dia buat satu Tuhan lagi macam dia, macam mana? Tahsilul hasil. Boleh? Allah dah perfect. Dia buat satu isteri yang selayaknya dengan dia. Tahsilul hasil. Allah dah perfect. Dia buat anak untuk mewarisi kerajaan dia. Tahsilul hasil. Bahkan, apa ni? Tak relevan langsung. Mustahil akli. Tu kalau orang faham istilah, faham realiti, mesti bahas macam ni. Dia boleh letak bahasa tu. Dan ketajaman kita nak cakap sesuatu tu, orang kata apa, crystal clear dari sudut apa dia, apa istilah nak sebut dia. Satu-satu tu. Apa dia tu? Orang dengar pun, kemat lah dia cakap. Kemat Macam apa? Ada benda yang dia faham istilah tu. Kita dengar pun, kalau kita faham istilah tahsilul hasil macam mana? Siap, tak payah hurai. Jadi la ilaha illallah. Allah ni satu lah. Dan memang ilah ni memang ada Allah aja ilah. Mana ada selain pada Allah Ta'ala sebagai ilah. Untuk duk nafi apa? Ke tahsilul hasil. Istilahnya buat kerja sia-sia. Siap. Boleh. Jadi nak faham tahsilul hasil, tuan-tuan fikirlah apa keliling kita yang nama tahsilul hasil. Pondok banyak. Tapi tok guru tak ada. Contohlah. Pergi buat satu pondok lagi. Tapi tok guru tak ada, orang wakaf pergi buat pondok satu lagi. Tanah pula tu bukan 2 ekar, bukan 10 ekar, 100 ekar. Siapa dia nak duduk? Babi yang nak duduk. Apa nama dia? Tahsilul hasil. Kalau nak macam ni, jangan wakaf buat pondok. Wakaf untuk manfaat dia tu. Untuk pembangunan pondok. Bagi tok guru mengajar. Cara tu. Barulah tak jadi tahsilul hasil. Saya nak ajar tahsilul hasil tu. Mengajar juga cara berfikir. Saya ngaji dengan almarhum Tuan Guru Haji Ghazali kan. Dia ajar saya. Kalau saya duduk mengaji dulu lah. Walaupun satu kalimah tu, dia ajar tu sampai faham lah. Boleh guna, boleh pakai. Semua buat. Walaupun nak bahas tu cerita ilaha illallah. Tapi dia ajar tahsilul hasil tu. Kalau dia ajar satu istilah kitab dia jumpa tu, dia ajar tu sampai faham betul istilah tu. Kita hadap betul istilah tu. Yang ni tahsilul hasil pula tu. Dalam masa yang sama dia ajar kita metodologi berfikir, dia ajar prinsip. Sambil-sambil itu Sambil-sambil itu. Ni kata tok guru dulu bijak cara mengajar. Bijak. Saya ni dia ajar macam tu. Saya curah kat tuan-tuan apa saya ngaji tu lah. Saya satu kadang-kadang kita ni bukan bijak pun. Kita tiru copy and paste tok guru punya. Tiru apa jadi? Macam mana perfect yang dia tu, kita pun dapat perfect. Padahal perfect bukan kita. Siapa? Tok guru kita. Yang ni juga mengajar prinsip apa? Mengajar. Kita perfect ya? Tak, kita tak perfect. Siapa perfect? Khalik kita. Prinsip dia sama. Kita ustaz ajar macam ni, sedap lah, tak ada orang ajar macam ni. Guru saya ajar macam tu. Guru saya yang perfect, saya tiru lah. Itu prinsip kita dengan guru. Supaya hilang rasa keakuan diri. Dengan ketuhanan lagi lah. Aku tengok orang ni comel lah. Aku tak comel. Allah ni jamal dan kemal. Aku tak kemal, tak jamal. Jamal ni Allah Ta'ala yang bagi. La ilaha illallah. Baru boleh hilang rasa keakuan diri. Prinsip sama. Tahsilul hasil. Jadi menafikan ilah yang memang tak ada, melainkan Allah saja ilah, tak nama tahsilul hasil ke? Okey. Tuan dia nak jawab. Tapi jawab ayat dia panjang. Dan kita nak boleh faham tu, tuan-tuan kena ingat balik apa yang kita dah belajar dari sudut kulli juz'i tu. Ada sebahagian saya sebut dah, sebut sekali lalu apa yang dah belajar, tengok dia sebut. Jadi saya nak kena baca panjang sikit. Cuba tengok, boleh hadam tak? Jawabnya macam ni. Bahawasanya sebab pun dinafikan jikalau tiada wujudnya sekalipun, tatkala ada pada hakikat
makna ilah itu kulli, melengkapi, bagi banyak, lagi menerima berbilang-bilang. Itu alasan pertama dia sebut. Pasal apa boleh nafi? Pasal ilah ni memang Allah sah, tapi lafaz ilah, lafaz tu menerima banyak. Itu yang kena ingat. Lafaz ilah ni kulli. Lafaz ilah ni am, bukan nama khas. Kita bukan kata tiadalah Allah melainkan Allah, tiadalah Allah melainkan Allah, tiadalah Allah melainkan Allah. Kita bukan sebut begitu. Kita sebut tiadalah ilah melainkan Allah. Jadi sah tak mengecualikan Allah tu daripada ilah yang dinafi? Sah tak? Boleh? Betul? Cara bercakap begitu. Yang ni pun kita ada bahas dari sudut bahasa tak? Aku takkan bagi harta aku dekat engkau melainkan RM10 je. Sah tak sebut RM10 tu? Pasal apa? Harta aku tu dipanggil kulli. RM10 tu juz'i. Jadi boleh tak juz'i ni diisbatkan selepas nafi kan, daripada satu benda yang kulli? Boleh? Boleh. Boleh pada apa? Pandang pada sudut lafaz dia. Ni lafaz kulli. Ilah ni nama am. Allah juz'i. Siapa? Nama khas. Sah istisna kan yang khas daripada satu yang am. Yang tak sah ni apa? Benda khas, nafi, istisna kan dengan satu khas pula. Tiadalah Allah melainkan Allah, tiadalah Allah melainkan Allah, tiadalah Allah melainkan Allah. Gila awak sebut itu. Memang gila. Tiadalah Tuhan melainkan Tuhan, tiadalah Tuhan melainkan Tuhan. Apa benda? Dan kita sebut, faham pun salah ni. Tiadalah Allah melainkan Allah, tiadalah Allah melainkan Allah. Apa jadi? Apa faham tiadalah Allah melainkan Allah, tiadalah Allah melainkan Allah? Allah sajalah. Allah. Memang ada orang faham itu. Yang ni pun hujung kita akan jumpa nanti. Antara salah faham hurai la ilaha illallah, dia faham apa? La ilah ni juz'i, illallah ni pun juz'i juga. Jadi makna dia apa? Tiadalah Allah melainkan Allah, tiadalah Allah melainkan Allah, tiadalah Allah melainkan Allah. Pasal apa? Kata dia yang hakiki ada ialah Allah. Jadi semua yang ada ni adalah Allah. Kita pandang semua ni pandang siapa? Kita semua ni pandang siapa? Pandang Allah. Aku siapa? Allah. Ini hakikat ke apa ni? Makrifat ke apa? Kepala otak kau. Yang ni salah faham ni. Ada orang faham ni tu? Ada? Ada yang tergeliat urat faham macam tu? Kata dia, saya dah sampai satu tahap makrifat. Makrifat apa macam tu? Antara salah faham ni, faham sini lah. Pasal dia nafi, tiadalah Allah melainkan Allah. Mana boleh nafi? Pasal semua yang kita lihat ni ialah Allah. Kau tak kenal siapa Allah, siapa makhluk. Mentuhankan makhluk. Dia mengatakan makhluk seolah Allah, kufur akidah. Kufur akidah. Walaupun dia semayang, walaupun dia sujud, walaupun dia puasa, walaupun dia haji, walaupun dia zikir la ilaha illallah, batal syahadah dia. Bukan saja batal, tak sah akidah dia. Siapa? Dia menafikan makhluk ni dengan dia kata tiadalah Allah melainkan Allah. Yang ada hanya Allah saja. Semua ni ialah Allah saja. Tak sah, tak masuk Islam, tak jadi Islam tu. Saya ngaji tu guru sebut tak masuk Islam macam mana pula kan dia ucap kalimah syahadah. Dia serupa macam dalam masa yang sama ambil wuduk, dalam masa yang sama duk kentut tak putus-putus. Duk kencing ambil wuduk. La ilaha illallah, tiadalah Allah melainkan Allah. Dia faham Allah lah semua ni. Tak sah syahadah dia. Kena faham juga tu yang kalau golongan sesat. Kenapa ada golongan sesat tu? Antara golongan sesat tu pasal dia faham la ilaha illallah tu macam ni. Kalau kita macam mana? Kita faham tiadalah memiliki uluhiyah melainkan Allah. Allah saja ilah. Jadi nisbah kulli juz'i satu hal. Bahkan kita dah belajar awal-awal prinsip nafi itu nak nafi apa? Makhluk ni tak ada sifat uluhiyah. Melainkan Allah saja ada sifat uluhiyah. Lagi clear. Maksudnya apa? Sabit Allah, sabit makhluk. Makhluk tak ada sifat atas nama uluhiyah. Allah sabit dia atas nama uluhiyah. Nisbah zat, sifat, af'al. Itu khas atas bicara ulama-ulama akidah kita.
Makhluk ni atau nama zat, sifat, perbuatan. Makhluk adalah zat, sifat, makhluk. Apa dia? Semua berhajat pada Allah Ta'ala. Allah ghani daripada makhluk. Mesti betul prinsip tu. Jangan nafikan Allah Ta'ala, menafikan makhluk sama sekali. Menafi makhluk sama sekali kufur. Menafi Allah Ta'ala kufur. Jadi nak dinafi apa? Nafikan uluhiyah tu daripada makhluk. Isbatkan uluhiyah tu Allah Ta'ala. Baru iman, baru ahli tauhid. Jadi pertama dia kata kerana kulli itu melengkapi bagi banyak. Bila banyak dia menerima berbilang-bilang. Jadi kena hadamlah perkataan kulli tu. Kerana makna ilah itu iaitu ilah ni atas terjemah kita bicara dulu, dia adalah yang mewajib wujudnya. Yang sebenar, yang sebenar bagi mengerjakan ibadat baginya. Bahasa kita jumpa itu kullu ma'budin bihaq. Kan? Kullu ma'budin bihaqqin. Setiap yang disembah dengan sebenar, yang layak disembah, yang disembah dengan sebenarnya. Bahasa tu sah belaka kan. Jadi tak dikatakan ilah, melainkan yang layak disembah, yang sebenarnya, yang disembah dengan sebenarnya. Bila layak disembah, yang disembah dengan sebenarnya, siapa ni? Tiada lain melainkan hanya Allah Ta'ala. Tapi pandang pada lafaz dia ilah. Allah, lafaz dia khas. Dia sah nafi. Siap. Itu satu jawapan. Atau engkau kata, satu lagi jawapan. Kebolehan nak jawab. Apa kaedah duk nafi ni? Jadi kaedah nafi ni disebut di atas kaedah kulli dan juz'i, nisbah kullinya, makna kullinya pada lafaz ilah, walaupun hakikinya ilah ni hanya ada satu. Satu jawapan. Adam tak Adam tu, itu dah yang kena tanya tu. Boleh? Boleh Pak? Boleh. Yang ni, yang ilmu ajar macam ni, tak semua orang boleh hadam. Nampaknya faham, gelip punya, tanya tak faham satu benda. Yang ni yang kalau nisbah mengaji kena test tengok siapa dia main, siapa dia mengantuk, siapa dia tidur, siapa dia ngigau. Kau faham kuli dengan juz'i? Bagi contoh kuli dengan juz'i. Kuli bagi satu contoh, juz'i bagi satu contoh. Saya boleh buat itu, lagi takut lari pula kan. Memang kalau dalam kelas macam tu lah, nak pastikan semua anak murid ni faham. Satu kadang guru dia ajar, dia tak perlu tanya, dia tengok anak murid pun dia boleh tahu. Tengok muka, air muka pun dia boleh tahu lah. Faham tak faham? Ini menyongeng dia, senyum, benda dia faham, dia tahu. Satu prinsip kita ulama tutup guru tu antara dia macam mana? Dia test. Cuma kau cerita sikit, kuli dengan juz'i, cuba cerita. Dia suruh anak murid cerita balik apa yang kau faham. Sekurang-kurangnya kau sebutlah satu benda untuk menunjukkan boleh ada comparison antara kuli dengan juz'i. Sama ada kau sebut dengan Arab kuli juz'i, kau sebut nakirah ma'rifah, kau sebut nama am nama khas, kau sebut orang Pertas Inggeris panggil apa? Nama am nama khas ni. Tumpang bahasa Inggeris ada ya? Ingat? Tu. Ada cikgu, boleh tumpang bahasa Inggeris sikit. Belajar lah, kita tak peduli lah bahasa Inggeris kan. Macam dia sebut a tiger, the tiger. A tiger, the tiger. Dia ada istilah tu. Saya pun tak apa-apa istilah-istilah tu. Satu saya kadang suka ngajar kat Ipoh tu. Siapa? Ada cikgu-cikgu bahasa Inggeris tu. Saya sebut bahasa Inggeris ni kadang dia repair saya. Ustaz, sebut macam ni. Bahasa Inggeris dia macam ni. Saya suka tu. Siapa? Share bahasa Inggeris dia. Itu saya ada sebut. Contoh lah, saya nak sebut bahasa Inggeris. Saja nak sebut bahasa Inggeris. Pasal dia membantu sikit banyak. Untuk orang yang faham bahasa Inggeris, kita sebut bahasa Inggeris yang betul tu, dia seronok, dia faham. Bahkan kita misalnya broken bahasa Inggeris ni, saya tu boleh tumpang cepat sikit bahasa Inggeris dia tu kan. Saya sebut apa itu kan. Saya kata Allah cipta makhluk ni, setiap makhluk ni only single piece, tak ada second piece. Memang boleh faham kan. Saya hanya single piece dalam dunia. Untuk saya carilah Ahmad Razai ni, cari another piece, takkan jumpa. Walau ada pahaman khurafat kata tujuh piece, tak ada. No, only single piece. Saya kata tak ada second piece orang Ta'ala buat.
hatta semut ke batu ke, dia tak akan ada piece yang kedua. Tak ada. Setiap makhluk Allah Ta'ala buat only single piece. Jibril single piece. Jibril tak boleh batu je mana, banyak-banyak batu. Setiap biji pasir yang pernah wujud dalam muka bumi ni, only single piece. Oh, saya depan ajar kata, Ustaz, bahasa Ustaz single piece, second piece macam ni. Allah buat single piece, tak ada duplicate makhluk Allah Ta'ala buat. Sedap kan? Saya pun rasa sedap bahasa tu. Oh betul ya, duplicate. Sikit ya, kita pun pernah dengar duplicate, tapi kita tak arti nak mengolahkan bahasa tu. Dia tolong saya bahasa Inggeris tu. Sedap saya dengar, betul lah. Tak ada duplicate. Tak ada siapa boleh duplicate. Satu. Dan Allah tak buat makhluk dia duplicate, double piece, tak ada. Kalau cop jari ni satu tangan daripada mula cipta Nabi Adam tu sampai kiamat esok, satu je cop jari macam ni. DNA saya, satu je DNA macam saya. Saja saya ambil bahasa Inggeris sikit. Jadi am khas ni bahasa Inggeris apa? Tak boleh share, diam je lah kita. Tak boleh share, diam je lah. Mereka lagi merapu pula, sesat pula orang. Walaupun bahasa Inggeris walaupun bahasa Inggeris, digelakkan orang pula kata dia, Ustaz ni bodoh, tak kerti bahasa Inggeris nak cakap. Memang aku bodoh bahasa Inggeris pun. Satu nak share tu. Jadi dari sudut tu lah. Jadi atas saya nak sebut, tu yang mengaji ni kena kutip juga bahasa tu kan, kulli, juz'i. Semua kita akan faham ya, nafi apa. Kalau orang timbul muskil pun kita boleh jawab. Baik. Atau engkau kata, yang ni jawapan kedua, iaitu macam ni, kata dia jawapan dia. Tiada syak lagi bahawasanya yang demikian itu menerima banyak pada mafhumnya. Jikalau mustahil menerima wujud yang lain daripada Allah Ta'ala pada akal dan nakal sekalipun. Jawapan kedua. Jadi jawapan kedua ni, kenapa nafi la ilaha illallah tu? Boleh nafi ni, sedangkan ilah ni hanya ada satu. Kita jawab apa? Boleh nafi itu kerana mafhum lafaz menerima banyak. Walaupun akal dan syarak kata ilah ni hanya ada satu. Diguna istilah apa? Mafhum lafaz. Sekali lagi saya baca. Tiada syak lagi bahawasanya yang demikian itu menerima banyak pada mafhumnya. Apa mafhum ni pula? Mafhum ni satu lagi istilah. Apa yang boleh dipaham ataupun penunjuk yang boleh dipaham daripada sesuatu lafaz. Kalau sebut ilah, nama am kan mana banyak. Mafhum daripada ilah apa? Banyak. Allah nama khas. Apa mafhum daripada ilah? Single piece. Boleh? Sebut insan. Apa? Nama am. Am banyak. Am. Ahmad Rozaini. Nama khas. Khas ni satu je. Boleh? Jadi mafhum nama khas satu. Mafhum nama am banyak. Walaupun sebenarnya ada satu je mafhum dia. Mafhum dia. Matahari. Berapa mafhum matahari? Satu je. Walaupun matahari tu mafhum dia apa? Banyak. Bulan. Berapa mafhum bulan? Bulan. Cuba tunjuk bulan lain. Satu je bulan yang ada. Walaupun mafhum bulan banyak. Diguna istilah mafhum. Sambil itu belajar bahasa Arab. Kalau itu mafhum ni apa? Mafhum ni kalau istilah bahasa Arab dia lah ma sadaqa daripada satu lafaz. Ma sadaq. Ma sadaq. Benda pula sodak dia dah lah mafhum. Kuli. Ada lafaz nak kena hadam itu. Saya sebut misal. Kita belajar macam ni memang belajar bahasa. Kita faham kuli, juz'i, nakirah, makrifah. Tuan-tuan tak pernah belajar apa nakirah, makrifah, kuli, juz'i apa. Dengar je. Esok tuan-tuan ngaji Arab, faham ni macam mana? Sedap weh. Tuan-tuan akan faham lah, mudah nak faham. Dengar saya sebut ni. Saya dulu ngaji bahasa kelas mendengar
Baik bahasa Inggeris, bahasa Malaysia, saya tak peduli pun. Nama am, nama khas, nyampah saya. Capital. Kan nama khas, capital. Kuala Lumpur, K, Kuala, capital K, Lumpur, capital L. Buat benda lah. Bila saya ngaji Arab, saya faham nak kira makrifah aja tak ada lagi. Tapi bila faham la ilaha illallah tu, oh sini gunanya. Yang saya belajar bahasa Inggeris dulu tu, dengan bahasa Melayu tu, saya pakai balik, saya cerita balik. Yang dulu saya tak peduli bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Sebab mengaji Arab, sebab faham la ilaha illallah, bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu saya pakai balik. Kalau tak saya campak tepi, bukan pakai bahasa Malaysia. Yang boleh jawab bahasa Inggeris. Nama khas, proper noun. Nama am, common noun. Common noun. Oh, best. Ada orang bantu. Mujur lah ada cikgu bahasa Inggeris tengok. Thank you very much. Saya pun kena ingat. Lah saya kali lupa ya. Please remind me, okay? Proper noun and common noun. Common pun common. Betul kan? Kita biasa dengar lah common kan? Yeah. Kita dengar command. Ni command ni. Common noun. Jadi common ni nama am. Proper noun, nama khas. Is proper. Okay. Kita nak reka, bukan boleh reka benda tu. Dia istilah. Jadi please remind it. Okay? Especially myself lah. Kena remind tu. Nama am. Common. Kita harus sebut common knowledge. Pengetahuan am. He has proper knowledge. Proper knowledge. Dia ada pengetahuan khas tu. Thank you very much. Apa cerita? Baik. Akal wujudnya daripada Allah Ta'ala pada akal dan akal. Ni istimewa online kan. Ada orang boleh bantu. Taliah hayat ada kan. Okey. Satu dia bermanfaat, kita pun bermanfaat juga. Bujurlah. Bolehlah sikit gitu. Menyambi. Baik, jadi mafhum. Mafhum boleh faham? Mafhum. Saya nak cerita mafhum tadi kan. Maqsadak saya sebut tadi. Dengar saya nak sebut. Kalau saya kata ikan, nama am. Bagi nama satu ikan khas. Boleh. Boleh. Ikan keli pun capital K ke? Ikan keli banyak tak? Masih am lagi. Boleh faham tadi apa? Boleh faham? Bagi ikan keli khas. Ikan keli goreng. Tak jadi khas juga. Masih ikan keli goreng tak capital K ya. Ikan keli goreng bukan IKG. Tak capital. Betul saya cakap. Betul. Ke saya tak kerti bahasa Melayu? Betul tu. Bagi ikan keli nama khas. Ya. Kau pandai tak? Pandai tak bahasa Melayu? Tak juga. Okey. Afrika. Ikan keli Afrika. Seekor je ke? Proper noun ke dia? Nama kan dia. Afrika tu ya kan. Tapi ikan keli Afrika banyak ke sikit? Banyak. Masih common noun. Bukan proper noun. Kita sebut ya nak ingat proper noun. Bagi nama khas. Kita kena tak lama je. Betul ayat tu. Ayat tu betul. Kita belakan keli ni. Kita nama ikan keli ni siapa? Guan Eng nama dia. Guan Eng. Ikan keli tu menyaut. Ikan keli apa? Ikan Guan Eng. Refer kepada ikan keli yang kita bela. Nama khas dia. Contoh saya buat misalnya Guan Eng kat orang. Boleh faham saya sebut apa? Baru dia jadi proper noun. Kucing Parsi masih lagi common noun, bukan proper noun. Bagi nama khas. Comel. Tak kira lah apa spesies sekali pun. Belang, tompok. Yang tu si tompok, si pungut, si buang. Saya buang, orang buang kita kutit. Si kutit. Pasal apa? Kita kutit, satu panggil si kutit. Kan ada nama-nama penamaan tu. Yang tu proper noun. Boleh? Tengok macam mana pun dengar sebut. Ikan yang sebut ni. Ikan darat. Macam mana pun dia tak jadi proper noun. Tapi bila sebut ikan darat,
Bukan ikan laut. Ikan darat tak bersisik. Ikan bersisik keluar. Pasal ikan darat tak bersisik. Ikan darat tak bersisik, tak bertulang. Tak bertulang kecil. Kan dia makin kecil kan dia punya grouping tu. Mengurangkan mafhum dia. Ikan mafhum dia besar. Ikan darat mafhum dia kecil. Tu nak saya sebut mafhum tu. Masodaqah dia. Boleh faham? Dia mengurangkan mafhum dia. Ikan darat goreng, rebus tak masuk, kukus tak masuk. Ikan darat mampus misalnya. Ikan darat bersisik, kan dia makin kecil. Ikan darat bersisik, goreng, masak, pedas. Contoh. Dia tak jadi proper noun, tapi dia akan mengecilkan mafhum dia. Saya nak ajar mafhum tu. Yang tu antara makna mafhum. Bahkan istilah mantik yang tu dipanggil masodaqah minal mafhum. Masodaq dia. Tak bisa dengar masodaqah. Maksudnya dia adalah apa individu yang termasuk dalam grup tu. Kalau saya kata bag, apa-apa bag duit, bag tangan kan, bag galas, bag belakang, knapsack apa, semua tu dipanggil bag. Tapi bila bag galas, bag ini tak panggil bag lah. Bag galah mengurangkan dia punya mafsadaq, mafhum dia. Yang nak ambil bahasa je, mafhum tu. Kan sedap bagi faham mafhum tu. Tuan-tuan, bahasa ni tiap bahasa kena mengaji ke apa? Bahasa ni kalau kita faham, benda yang paling sedap, kita faham bahasa. Best. Dan faham istilah. Paling best. Itu la ilaha illallah, kita faham istilah. Memang ulama lah sebut ni. Best. La ilaha. Walaupun kita tak la ilaha illallah. Ada orang penat letih zikir tapi tak dapat apa. Kita zikir tak payah penat letih. Relax. La ilaha. Tak payah pejam mata pun. Tak payah kekut dari pun. La ilaha illallah. Pasal kita faham bahasa. La ilaha illallah. Maksud dia dah faham. Tak ada uluhiyah melainkan Allah Ta'ala. Makhluk tak memiliki uluhiyah. Allah je uluhiyah. La ilaha. Zat, sifat, fa'al. Apa? Milkiat, bab milik dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bukan perlu laju pun. Lagi slow lagi best. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Kita faham benda dia semua. Best kan? Kalau kita tak faham, kan sedap. La ilaha illallah. Nampak letih, zikir letih. Apa tak? Sorry, saya bukan nak berlekeh apa-apa, tapi saya nak sebut pentingnya nak faham wording masyarakat tu tiap ulama bahas. Khas, kulli, juz'i, nafi, isbat. Ni nama am, ni la nafi lil jinsi, ilah ni isim dia, khabar dia mahzuf, ilah huruf istisna, ni badal daripada domer yang ada pada khabar la, domer mustatir pada khabar la yang mahzuf. Takdir dia la ilaha mawjudun illallah. Allah tu baca Allahu. Pasal apa? Pasal dia khabar ilah. Ilah tu mufarraq, misalnya mulgha. Pasal apa? Pasal dia tak beramal dengan amalan istisna. Dia tak amalan istisna, tak baca la ilaha illallah. Tak boleh baca la ilaha illallahu. Hal lain tu. Ada tempat belajar kat situ nanti. Ada bab belajar tu. Bertujuan apa tu? Untuk ni nak bagi faham bahasa tu. Bila kita faham Allah aja dalam konteks ni, yang dia adalah ilah. Dari segi nafi, sebabnya faham, istisna'nya faham, kulli faham, juz'i faham, lughah tu faham, macam mana? Itu yang ada orang sebut kalimah saja dah sedap. Antara ilmu dia ni. Nak capai latihan lain pasal. Satu hal pula. Kadang dah faham bahasa tapi tak dapat. Pasal apa? Tak cukup latihan. Latihan tak ada. Bukan tak cukup, tak ada latihan pun. Tak pernah diasuh macam mana nak bawa. Tak boleh juga. Tak boleh dapat juga. Pasal apa? Tak ada penunjuk cara nak bawa kita macam mana nak bawa. Yang tu kena terapi khas lah. Itu.
Asal sebut mafhum ni. Dia sebut mafhum, saya kata mafhum macam tu lah. Dan mafhum dia ada ma'asadaqah. Yang tu khas. Kalau nisbah ilmu, belajar ilmu mantik. Nak faham mafhum dan ma'asadaqah. Mafhum ma'asadaq. Tasawur dia pun. Baru asal cerita kalimah. Mafhum dengan ma'asadaqah dia. Mafhum dengan ma'asadaqah dia. Islam ma'asadaq. Saya ngaji mula-mula ni mafhum ma'asadaq. Ingat tu ma'asadaq. Kita lihat tengkok dengar. Mafhum ma'asadaq. Oh, sedap. Dia sebut ikan. Saya bagi contoh ikan tu, saya ngaji dulu ikan lah. Dia sebut ikan goreng. Maksudnya ikan apa? Tak masuk. Bila faham. Tu pun tak faham juga. Bila ngaji nahu, ni mudhaf, ni idafat, ditakmim, ditaksis. Masya Allah. Semua ilmu tu membantu satu sama lain. Kita faham, butuh-butuh wilayah mana masuk jadi Masya Allah. Halusnya bahasa Arab ni. Dan satu, Quran ni mukjizat dia apa? Bahasa. Satu, Nabi Musa orang tak boleh tengok dah tongkat Nabi Musa jadi ular walaupun boleh jumpa tongkat Nabi Musa. Tapi Quran boleh rasa lagi mukjizat Quran. Antara mukjizat Quran ni apa? Faham apa maksud dia tu. La ilaha illallah, faham tu. Faham mukjizat tu, main dia. Ilmu saya duk cerita ni, kita duk belajar ni kulli juz'i ni ke arah memahamkan mukjizatan Quran. Yang tu kita tak sebut dari sudut qasar tu. Qasrus sifat alal mausuf. Memahamkan balaghiyah Quran. Balaghah Quran ni sudut taksis tu. Bak qasar. Qasrus sifat alal mausuf. Atau qasrus sifat alal zat. Khaskan sifat uluhiyah ni hanya untuk zat yang bernama Allah. Tengok pada sudut tu pula. Jadi kita belajar ni apa? Ke arah menghadamkan kemukjizatan Quran. Macam tu kot istilah. Satu, kalau orang kata apalah susah-susah belajar nafi sebab duk belajar kulli juz'i ni. Kau jangan main-main bab ilmu ni. Maksud apa? Ilmu ni ke arah memahamkan kemukjizatan Quran. Faham dia lah satu mukjizat. It's a miracle of the miracles. Memang sedap. Satu, orang tak faham, apa miracle ni aku tak dapat apa-apa kan? Kau tak faham. Mana kau dah dapat miracle? Nak tak? Kalau saya kata contohnya ni. Iza zukirallah wajilat qulubuhum. Nak? Sebut Allah yang meremang ulama saya dah. Allah. Bizikrillah tatma'innul qulub. Allah. Risau masalah apa, takut ke apa, COVID-19. Kena pula tu, positif pula tu. Allah. Hilang semua. Pasal apa? La dar wala nafi' illallah. Aku hidup mati pun dia bagi. Kena penyakit pun ketentuan pada dia. Aku bukan nak, aku pakai topi muka lah. Gila punya SOP aku ikut. Contohlah kan. Orang tak ambil suruh, aku ambil suruh. Orang ambil kat tangan, aku ambil kat kepala. Punya teliti aku kan. Contoh macam mana? Tengok dia yang kena. Kena pula pasal apa? Jadi contohlah kan. Tak tahu pun pasal mana, tak tahu boleh kena dengan anak bini semua kena macam mana? La ilaha illallah. Sebut Allah macam mana? Hilang semua kerisauan. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Pasal apa tu? Dia kenal siapa Allah dia sebut. Allah, lega semua. Hilang masalah. Apa tension? Allah ke ada? Kau mati pun kau ingat Allah, tak ada masalah. Kau sakit pun kau ingat Allah, tak ada masalah. Ini senang, sihat. Tak ada penyakit apa-apa pun. Harta pun banyak, tapi tak ingat Allah, lalai dengan Allah. Kau tak kenal pun siapa Allah Ta'ala. Itulah COVID. Saja saya sebut itu. Ini saya nak sebut ke arah memahamkan kemukjizatan Quran. Nampak over sikit lah ceritanya tu lah. Baru kita faham kepentingan itu. Saya nak sebut. Kaedah ulama' tak susah-susah tulis kan. Saya tak ada simpan kitab tu. Balaghah. Saya ngaji Al-Baradun Raja Ghazali. Dia sebut kitab apa saya tak ingat lah. Allah. Sama Syari punya kitab dia. Kat rumah dia memang ada 8 jilid. Cerita balaghah je dalam Quran. Kita buka pun jenis kitab tak berjilid, tak binding. Buka. Orang kitab dia. Rumah aku ada je. Malam-malam aku tengok lah. Dia memang waktu telah dia tu kan sebelum subuh. Subuh bangun awal. Kita bangun tu dia dah baca Quran lah. Kita keluar pukul 5 standard duduk asrama. Kita balik tu tengok dia duduk telah kitab.
Saya nak cerita pengalaman duduk rumah Tok Guru ni. Saya tak ada rumah Tok Guru, duduk pondok apa, rumah dia dekat dengan asrama dengan pondok. Nampak dia buka tingkap, dia tolong kita, tengok perangai kelaku dia tu. Nanti masa ganjar dia cerita lah, malam tadi aku sembang dengan Zamah Syari kata. Saya mula-mula saya dengar perkataan itu, saya pelik agak lah. Zamah Syari mana lah, tapi dah hari-hari dengar tak heran lah. Saya nak kata apa, dia seronok dia dengan ilmu dia tu, dia punya seronok tu, Masya Allah. Amal saya sembang kan, dia kalau lepas subuh dah habis semua wirid yang biasa, yang common wirid tu, dia ada yang proper wirid. Yang tu kalau saya nak guna proper yang common, nak ingat tu, tak peduli pun proper yang common dia orang sebut selalu dah. Selagi tak terbit matahari tak turun Ustaz. Kalau salam pun tangan dia macam ni, macam ni, duduk kira apa benda, ya Fattah, ya Alim, ya Jabbar. Subuh tu kadang lambat sikit, kita ada urusan apa, kalau dia nak turun daripada rumah tu, daripada turun tangga nak naik atas belasah tu, ada jampi dia. Jampi tu wirid dia lah. Ya Fattah, ya Ali, ya Fattah, ya Ghaffar, ya Sattar, ya Ghaffar Kota, ya buru. Saya suka belakang, ikut belakang dia, tapi tak pernah tanya pun dia baca apa. Kalau baca pun lagi, dia bagi lagi, tak lakat awak ngapel. Dulu saya macam tu lah. Sekarang dia dah tak ada kan. Kalau aku minta dulu bagus, berangan gitu je lah. Kalau dapat pun kan bukan ramai pun. Saja nak sebut sikit apa, ada kerja dia. Tapi sebab apa? Dalam dia duduk beramal tu, dia seorang. Dia duduk ngajar tu, umur saya mula ngaji pun umur dia 90 tahun lebih. Dia kata apa? Umur 90 tahun. Tuan-tuan nak dengar dia kata apa? Kawan-kawan sebaya dengan aku tak ada dah seorang pun, kata dia. Ya ada pun umur 60, 70. Tara aku ni, aku tengok dalam kampung ni tinggal aku seorang ni. Nak sembang pun tak kena gu, katanya. Campur agak angin Kedah tu. Tak ada dah orang sebaris dengan aku, kata dia, nak sembang. Tak ada dah. Sama lah sembang dengan ni. Oh tu nak sembang dengan siapa? Sembang dengan ulama' lah. Aku faham cakap dia satu-satu. Memang Tok Guru lah. Dia tak jemur tengok kitab. Kita tengok kitab. Tambah kan. Dia tengok kitab. Tak kena asyik kan. Tapi dia tak jenis mengarang. Jenis membaca. Masya Allah. Dah tua-tua pula. Bini orang gaduh. Tuan-tuan tak apalah. Nak tengok bini hari walaupun dah tua. Nak cerita apa ni? Dia ada seronoknya tu. Nak cerita apa? Dia dapat. Itu yang kita kena PKP walaupun tak berjumpa orang apa-apa. Boleh buat apa? Zikir tak boleh. Baca Quran tak boleh. Nak ngapai tak boleh. Apa boleh buat? Ulang bilik tidur, bilik ayah. Bilik air, bilik tidur, dapur. Sorry lah saya sebut itu kan. Peti air, buka peti air. Betul? Habis tak ada. Kita tak ada arah nak buka kitab apa. Kalau kita dah cuaca macam tu macam mana? Hari-hari zikir. Kena PKP macam mana? Alhamdulillah. Macam apa? Baru masa aku penuh masa dengan Allah Ta'ala. Setahun PKP aku tak ada masalah. Hari-hari kurbat dengan Allah Ta'ala. Istilah berdua. Qarib dengan Allah Ta'ala. Ma'iyat dengan Allah Ta'ala. Kita tak ada, saya boleh sembang je pasal mulut-mulut Tok Guru tu sebut, saya sebut je. Saya tak ada lagi. Tapi apa dia ajar tu kalau kita buat boleh dapat. Dia bagi dah semua. Kita je malas. Kita tak bersungguh. Kalau buat sungguh-sungguh jadi. Latihan kita tak cukup. Saja. Buat tu saya kesana lah sikit. Jadi kata dia bila mafhum dia, saya nak syarah mafhum tadi tu kan. Mafhum dengan masadaqah dia. Maka sahlah dinafikan. Pasal bolehlah nafi la ilah tu. Pasal mafhum ni banyak. Sebab benar dikatakan atas yang banyak. Pasal la ilah tu sah untuk kata banyak. Tak mana? Mafhum dia sah kata banyak. Tak mana? Kulli dia. Common noun-nya dia kan. Lafaz amnya dia. Terus guna pilah bahasa Inggeris, bahasa Arab, mantik punya istilah kan.
Lafaz nakirahnya dia kullu ismin sya'i' fi jinsihi la yahtassu bihi wahid. Baik, tetapi telah menunjukkan baik. Jadi di sebuah lafaz mafhum dia memang maknanya banyak, tetapi cuma menunjukkan adalah dalil atas mustahil berbilang padanya. Cuma atas dalil akli dan nakli. Memang ilah ni tak ada lain melainkan hanya Allah saja, tapi lafaz dia mafhumnya dia common noun. Siap. Dan bahawasanya maknanya itu tertentu bagi Allah Ta'ala. Okay. Dan dia dalil memang khas ilah ni ke Allah Ta'ala saja. Dia atas dalil. Tapi lafaz mafhum dia kulli. Baik. Maka mafhum isim yang kemudian daripada ilah itu tiada ia dengan makna ilah. Kerana Allah suatu suku daripadanya dan ilah itu kulli yang melengkapi bagi banyak. Sebab itulah sah dikeluarkan daripadanya. Cuba ambil faham. Yang ni dia nak ke lafaz Allah sikit. Jadi la ilah tu illallah. Jadi kata dia mafhum isim yang kemudian daripada ilah. La ilaha illa Allah lah kan. Apa Allah? Mafhum atau masadak daripada Allah tu apa dia? Sa je. Tuhan ni. Itu mafhum dia. Jadi dia ni tiada dengan makna ilah. Dia bukan dengan makna ilah yang common noun tadi. Pasal apa? Allah ni proper noun. Saya dah geram saya sebut bila orang putih tu pula kan. Kekat kat dia pula. Pasal bila Allah adalah nama khas, dia nama khas, yang ni nama am, nama khas lah. Allah saja yang bernama Allah. Mana ada hal lain bernama Allah? Kalau makhluk Allah Ta'ala buat pun single piece, apatah lagi Allah wahdahu la syarikalah. Ilahun wahid. Ya. Jadi sah kecuali kan tu kerana Allah, maksudnya lafaz Allah ni, mafhum Allah ni suatu suku daripadanya, dia satu suku daripada ilah. Suku daripada mana? Pandang pada sudut lafaz. Ni kulli, ni juzi. Ni nakirah, ni ma'rifah. Ni common noun, ni proper noun. Ni nama am, ni nama khas. Okey. Jadi boleh istilah, boleh kan? Boleh. Memang kaedah kalau bahasa Melayu kita pun kaedah nak mengecualikan sesuatu mestilah satu yang am, sebelah sini khas. Mesti. Dengan bahasa lain, sini menunjukkan satu kumpulan yang banyak, yang ni menunjukkan kumpulan yang sedikit. Walaupun tak nama khas. Saya sebut tadi apa? Saya takkan bagi apa-apa harta saya kepada engkau, melainkan hanya sebatang pen ini. Pen di situ dah jadi khas, juz'i, pen. Pasal kecualikan daripada apa-apa harta saya. Yang kulli, mafhum kulli tu banyak. Bila sebatang pen, juz'i, dia dah jadi proper noun. Dari sudut khas dia. Boleh kot. Yang ni nak belajar prinsip common noun, proper noun. Satu kalau kita belajar fiqah agak, itu saya ada sebut sekali lalu. Satu kalau ada orang suami disebut kat isteri dia, aku tak talak kau 3 melainkan 3. Jatuh 3. Aku jatuh kau talak 3 melainkan 3. Kosong. Tak ada pasal. Saya 3 benda yang sama, angka yang sama. Batal. Hukum istisna tu bahkan apa yang disebut sabit 3, jatuh 3. Jatuh 3. Aku talak kau 1000 melainkan 1000. Kosonglah 1000 tolak 1000. Kosonglah. Aku main-main je nak usik kau. Tak ada. Jatuh 3. Kalau ikut asal bukan jatuh 3, jatuh 1000. Betul macam mana boleh jatuh 3? Jawab. Fikah sikit. Mana ada talak sampai 1000? Talak paling banyak 3. Satu kalau 1000 pun dia akan jadi the maximum numbers. Apa? 3. Boleh? Saya ngaji dulu Tok Guru bila disebut bab-bab talak, antaranya dia disebut istisna ni. Kata dia apa? Almarhum tunggu saya ngaji Haji Cik Kodiang lah. Dia ada isteri dia dulu. Bila ada benda tak berkenan kot,
Masalah pak mentua. Dia kata dia, aku cerai isteri aku, talak 10. Kata dia. 3 untuk kau, 7 untuk bapak kau. Saya ingat dia sebut tu. Adalah benda dia dah marah kan, macam tu lah. Tapi dia pandai agih-agih kan tu. Cara dia sebut tu ada 3, memang 3 badan ada talak 10. Tapi 3 tu pasal menyebabkan berlaku ceraian tu masalah pak mentua. Pak mentua masalah. Apa-apa sikit ingat. Istilahnya ada urusan rumah tangga dan tak sambil campur, tak apa kan. Kadang lidah tergigit. Biasalah, ni pak mentua lebih kuat pada sudu. Untuk lebih teruk benar kan. Perangai macam mana. Tu. Macam ni lah. Susah payah kan. Aku talak 10, kau 3, pak kau 7. Walaupun kalau ikut isteri boleh dicerai, pak mentua dia kekal abadi. Mak mentua pun selama-lama. Tetap hukum mahram tu, muabat tu. Selama-lama. Tapi dia bagi 10, dia bagi 7. Sajalah yang tu saya melawak sikit pernah dengar dulu. Asal nak sebut isu tolak tu je. Jadi jangan buat gurau lah angka-angka tu. Jadi bila sah juz'i daripada kulli ni, sebab itulah sah dikeluarkan daripadanya. Satu boleh. Ya. Soal, tiadakah yang dinamakan ilah itu, iaitu tiap-tiap ketuhanan yang disembah dengan sebenarnya? Satu lagi sudut dia sebut. Itu dulu. Jadi hari ini kita belajar common noun and proper noun. Dan kenapa bolehnya? Sedangkan dari segi lafaz dia common noun. Tapi common noun tu hanya ada satu je. Yang proper untuk jadi Tuhan, Allah Ta'ala wahdahu la syarikalah. Walaupun itu lafaz dia common. Ya, guna pi orang putih tu kan. Ada soalan itu? Boleh? Nafi kulli daripada kulli tak sah. Nafi juz'i daripada juz'i pun tak kena. Nak nafi mesti daripada kulli, isbatkan dengan juz'i. Itu kaedah penafian yang betul. Jadi la ilaha illallah ni macam tu ke? Ya. Kulli sini, juz'i di sini. Dia bukan juz'i, kulli ataupun sini juz'i, illallah, Allah tu kulli. Gila kan? Kan bodoh macam tu kan? Pasal bila penafian silap, dia akan membawa kepada fahaman silap. Saya sebut tadi, antara fahaman silap, saya ngaji pun memang ada guru syarah itu. Antara silap ni pasal orang faham macam ni lah. Kata dia, tiadalah Allah melainkan Allah. Jadi sebenarnya ilah ni Allah aja. Jadi kita nafi ni sebenarnya kata dia, nak nafi apa? Nak nafi kan supaya kita ni hanya isbat Allah. Jadi tiadalah Allah melainkan Allah. Yang sabit sebenarnya Allah aja. Jadi dia ada memahamkan maksud la ilaha illallah tu nafi kulli, nafi juz'i, isbat pun juz'i. Tiadalah Allah melainkan Allah. Tiadalah Allah melainkan Allah. Jadi apa kita tengok ni semua ialah Allah. Memang ada faham macam tu, disyarah macam tu. Dia tak bagi terjemahkan saja. Ilah tu dengan mana Tuhan. Pasal Tuhan terbalik jadi hantu. God bila jadi dog kata dia. Jadi tak boleh terjemah ilah tu. Jadi ilah ni kata dia sebenarnya dia bukan Tuhan, bukan God, tapi ilah ni ialah Allah. Kan dah kacau tu. Jadi la ilaha illallah maksudnya tiadalah Allah melainkan Allah. Baik. Nampak macam makrifat ni? Tak, sesat. Kaedah bahasa pun salah. Ada orang yang tu diwawarkan untuk syarah ilmu tauhid. Jadi besar tu, pengikut ramai lah tu. Dah pengikut dia semua bodoh. Besar sikit. Dah tak faham? Kalau pengikut yang cerdik sikit, bila nak cerdik? Bila dia ngaji, dia tengok benda betul, dia kata, aku dulu belajar, tiadalah Allah melainkan Allah. Jadi terjemah pun dia tak bagi, tak boleh terjemah Tuhan. Maksudnya Tuhan tak betul. Tuhan ni terbalik dia Tuhan, Tuhan, Hantu. Apa benda? Bahasa Inggeris Tuhan apa? God, God, terbalik kan? Dog, dog. Itu syarahan Tuhan, betul ya? Ada lah. Dia juga. Memang atas bahasa Melayu kita Tuhan kan? Tuhan.
Tu pun bahasa, kalau bahasa petani dia lagi halus Kalau tuan-tuan kaji tengok Bapa Ismail sepanjang kan. Itu kalau bahasa petani, la ilaha tu Tuhan ni asalnya bukan Tuhan. Tu bahasa Sanskrit apalah, saya pun tak peduli Sanskrit tu. Kita asal Tuhan ni tumpangan. Jadilah tumpangan meninggal Allah. Apa maksudnya? Tempat tumpang ni Allah. Maksudnya Tuhan ni, asal guna bahasa istilah Tuhan ni, setiap tempat kita menumpang. Itu Tuhan. Duit kita menumpang tak? Tumpanan tu. Tumpanan. Jadi tumpuan. Antara mana ni tumpanan dengan mana tumpuan. Kalau tengok Abang sepanjang memang dia syarahnya tu. Kaji kita tengok. Tengok Abang sepanjang YouTube ke apa ke. Satu hal lah. Pasal memang belah petani. Kalau tunggu petani memang dia syarah macam ni. Memang kitab-kitab yang ada pun, saya ingat saja kalau sebut buat tumpangan ni, kitab Misbahul Munir. Yang tengoklah nama kitab Misbahul Munir tu, nak sebut nama perkara lupa dah. Dia tulis terjemah tu lah. Tuhan tu maknanya tumpangan, tumpanan, tumpuan. Pasal Allah tempat tumpu, Allahus Samad tu. Nak pakai makna Samad. Kita sebut Tuhan. Itu yang kita tak belajar, ambil Tuhan aja. Itu yang Tuhan mesti ma'bud bil haq. Itu sekali lalu. Jadi asalnya memang kaedah dia kulli boleh juz'i. Tak boleh juz'i, kulli ataupun ilah tu juz'i, yang ni kulli, tak kena. Memang ada bahas ke depan. Memang ada bahas. Nakirah ma'rifah kulli juz'i ni khas. Kalau English proper common noun, proper noun. Benda yang sama. Ya. Bahasa lain, ilmu lain. Orang, human beings, insan. Apa tu? Bashar. Apa tu? Benda yang sama, zat yang sama, tapi bahasa lain-lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nur qulubana min dhurriyyatika kama nawarta al-ardha min shamsika badan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin.